Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kumpulan 6 ingin membentangkan tokoh Ibn Khaldun. Nama saya Nur Anis Nadia binti Muhammad Fauzi, bernombor matrik I183033556. Okey, fakta sejarah membuktikan bahawa ilmuwan Muslim adalah ilmuwan yang banyak menulis tentang masalah ekonomi. Penulisan dan kajian para ilmuwan dalam kitab fiqh bukan sahaja secara normatif, bahkan secara penuh keilmuan dengan metodologi yang sistematik, termasuk menganalisis masalah ekonomi secara terperinci. Ibn Khaldun merupakan ilmuwan Muslim yang mempunyai banyak hasil pemikiran dalam berbagai bidang. Idea dan pemikiran Ibn Khaldun dapat mengatasi para ilmuwan di Eropah, pemikiran yang berfikiran kritis dan kreatif dalam berbagai bidang. Okey, seterusnya biodata Ibn Khaldun. Nama penuh Ibn Khaldun ialah Abdul Rahman bin Muhammad bin Abu Bakar Muhammad bin Al-Hasan. Lahir di Tunisia dan meninggal dunia di Kahirah. Keluarga Ibn Khaldun berasal daripada keturunan Arab Hadramaut, pernah menetap di Seville, Itali dan Spanyol. Kini tinggal di Afrika Utara. Beliau mendapatkan pendidikan dengan mempelajari ilmu perundangan Islam, sastra, falsafah, bahasa dan mantik, dan beliau belajar nahwu dan saraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Damiti Isa. Saya akan membentangkan tentang sumbangan Ibn Khaldun. Yang pertama adalah penglibatan dalam aktiviti sosial dan politik, di mana beliau pernah memegang beberapa jawatan dan pernah berkhidmat dengan beberapa orang pemerintah. Iaitu antara beberapa jawatan penting yang dipegang oleh beliau. Jawatan tersebut memberi peluang kepada beliau ni untuk berkhidmat kepada negara dengan lebih berkesan. Yang kedua adalah bidang ilmu dan pemikiran Islam, di mana beliau memberi panduan yang terbaik dan berguna kepada manusia tentang asas pembinaan sesebuah tamadun. Ibn Khaldun juga merupakan pelopor kepada pemikiran moden, khususnya dalam bidang sejarah, politik, ekonomi, sosiologi dan juga pendidikan. Karya beliau telah mendapat pengiktirafan dari para sarjana dan sebuah anugerah ilmiah dinamakan sepenuh nama beliau, iaitu Ibn Khaldun Chair of Islamic Studies di Universiti Amerika. Nama beliau juga turut diabdikan di dalam sebuah universiti di Jakarta. Karya agung Ibn Khaldun. Al-Muqaddimah merupakan karya agung Ibn Khaldun dalam bidang persejarahan. Buku ni yang membahaskan tentang sejarah dan persejarahan. Dalam buku ni, buku Muqaddimah ni terbagi kepada 6 bab. Isi kandungan buku ini juga terbagi kepada bahagian asasi dan tidak asasi. Sekian sahaja daripada saya. Saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Afzal binti Juso. Nama matrik I183033323. Saya akan membentangkan tentang sumbangan Ibn Khaldun. Beliau merupakan pengasas falsafah sejarah. Beliau mendefinisikan sejarah sebagai catatan atau maklumat tentang masyarakat manusia. Beliau juga berpendapat bahawa manusia itu sendiri yang menentukan sejarah hidup mereka. Prinsip sejarah menurut Ibn Khaldun. Kalau kaji tentang peristiwa kejatuhan atau kebangkitan sesuatu kerajaan itu, perlu ada sebab dan munasabab kejadian itu berlaku. Perkara yang perlu dilakukan oleh sejarawan mengikut Ibn Khaldun ialah membandingkan peristiwa-peristiwa yang berlaku berdasarkan kaedah sebab dan musababnya. Jadikan peristiwa-peristiwa lalu sebagai iktibar untuk peristiwa akan datang atau peristiwa masa kini. Lepas tu mengambil kira pengaruh iklim ataupun kedudukan ekonomi sesuatu tempat. Yang seterusnya, beliau merupakan budayawan ataupun penggiat kebudayaan dan kesusasteraan Arab. Beliau banyak menghasilkan syair sejak kecil lagi. Beliau berguru dengan Syekh Muhammad Bah di Tunisia. Karya teragung beliau ialah Al-Muqaddimah. Kemahiran syair Ibn Khaldun lebih jelas apabila membahaskan tentang syair Arab. Seterusnya, beliau merupakan bapa ekonomi Islam. Beliau dikenali sebagai bapa ekonomi Islam kerana pemikirannya tentang teori dan ekonomi sangat logistik dan realistik. Ibn Khaldun melihat manusia sebagai individu yang memerlukan pengetahuan tentang ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurkhairunisa Najwa binti Zulkifli, nombor matrik I183033278. Saya akan menyambung pembentangan berkenaan dengan keupayaan tokoh berhujah dalam karya-karyanya. Sebagaimana kita tahu, Ibn Khaldun ini telah menghasilkan berbagai banyak karya, namun tak semua karya-karya beliau disebut dan ditemukan. Antara karya-karya Ibn Khaldun adalah seperti Al-Ibar, Al-Muqaddimah dan At-Ta'rif.
Kita pergi pada jilid pertama iaitu Kitab Muqaddimah. Kitab Muqaddimah ni adalah bahagian pertama dari Kitab Al-Ibar. Ia juga dikenali sebagai karya yang monumental dari Ibn Khaldun. Ia juga merupakan inti dari seluruh persoalan dan Kitab Muqaddimah ni merupakan kekayaan yang tidak terkira dalam warisan intelektual sastra Arab. Seterusnya, perbahasan dalam Kitab Muqaddimah ni dibahagi menjadi 6 bab. Bab pertama iaitu membahas peradaban dan kebudayaan umat manusia. Bab kedua ia membahas tentang kebudayaan Badui dan suku-sukunya. Bab ketiga ia membahas tentang negara kerajaan khilafah. Bab keempat pula ia membahas tentang tentang wilayah-wilayah. Bab kelima ia membahas tentang isu perekonomian negara. Bab keenam ia membahas berbagai jenis ilmu pengetahuan, pengajaran dan metod-metodnya. Dapat kita lihat bahawa Kitab Muqaddimah ni ia ditujukan untuk mengkritik sejarah dalam upaya menemukan hukum hakam sejarah yang terkait dengan kehidupan sosial politik. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nofilna Karimah binti Suwarno, nombor matrik I18303315 akan membincangkan tentang jilid kedua hingga kelima yang disebut sebagai Kitab Al-Ibar. Okey, Al-Ibar ni merupakan karya utama bagi Ibn Khaldun. Disebabkan tajuk yang terlalu panjang, kitab ni disebut sebagai Kitab Al-Ibar atau Tarikh Ibn Khaldun. Okey, kitab kedua yang terdiri dari 4 jilid ini menguraikan tentang sejarah bangsa Arab, generasi dan dinastinya sejak kelahiran Ibn Khaldun. Seterusnya kita akan masuk kepada jilid ke-6 dan ke-7 yang disebut sebagai Kitab Al-Ta'arif. Okey, terdiri dari 2 jilid ini berisi tentang sejarah bangsa Barbar dan suku-suku yang termasuk dalamnya, serta jilid ini membahaskan tentang sejarah dinasti yang ada pada masanya seperti dinasti Bani Haf, Bani Al-Wad, dinasti Bani Marin. Selain itu, pembahasan terakhir bagi kitab ni ialah tentang Ibn Khaldun yang berbicara tentang dirinya sendiri. Beliau menyelesaikan penulisan pada awal tahun 797 Hijrah. Kitab ni berjudul Al-Ta'arif Ibn Khaldun. Mu'alif Ahza Al-Kitab atau dikenali sebagai perkenalan dengan Ibn Khaldun, pengarang kitab ini. Kitab ini kemudian disemat semula dengan dilengkapi dengan hal-hal baru hingga akhir tahun 808 Hijrah, beberapa bulan sebelum beliau wafat. 3 karya di atas ini menjadikan Ibn Khaldun sebagai salah satu ilmuwan dunia yang pemikirannya terus mengembara dan berpengaruh hingga kini. Di samping ketiga karya tersebut, beberapa rujukan menyebutkan bahawa Ibn Khaldun memiliki karya-karya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Nur Hafiz Ilmi bin Muhammad, nombor matrik I1290402. Okey, hari ini saya akan bentangkan satu topik iaitu menyelesaikan permasalahan. Maksudnya menyelesaikan permasalahan oleh Ibn Khaldun lah. Okey. Pertama iaitu kaedah pendidikan dalam kitab Al-Muqaddimah ialah yang pertama talqin, iaitu pandangan pendengar dengan cara guru mengarahkan pelajar untuk menghafaz sesuatu terlebih dahulu. Maksudnya di sini melalui kaedah ni dia guru yang mengarahkan pelajar untuk menghafaz sesuatu dahulu. Sebagai contoh, guru menyuruh pelajar untuk menghafal Al-Quran sebelum mereka diajar intipati yang terkandung dalam Al-Quran tersebut lah. Okey, kita pergi ke poin yang kedua. Poin yang kedua iaitu tajrij. Tajrij iaitu pengajaran secara berperingkat dengan cara guru akan mengajar mengikut tahap pelajar tersebut. Okey, makna katanya di sini guru akan mengajar mengikut tahap pelajar lah. Jadi dengan kaedah ni sangat berkesan lah dalam memberi kefahaman kepada anak-anak semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. Okey, kita ke poin ketiga iaitu pengajaran fokus dengan cara guru akan menyatakan tajuk yang jelas kepada murid dan guru tidak akan mengajar dua disiplin ilmu sekaligus dalam sesi pembelajaran. Maknanya kata di sini kalau guru tu mengajar kepada pelajar dengan menggunakan dua disiplin ilmu, maka ini akan menimbulkan kesukaran dan bebanan kepada pelajar untuk sesi pembelajaran. Okey, poin seterusnya akan dibentangkan oleh kawan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Faizal bin Nur Faisal, kat matrik I19204003. Saya akan meneruskan pembentangan daripada kawan saya tentang kaedah pengajian oleh Ibn Khaldun. Okey, beranjak ke kaedah seterusnya iaitu mubakah. Mubakah ataupun penipuan yang bermaksud pelajar akan memindahkan apa yang dilihat melalui panca indera kepada pelakuan atau tingkah laku. Bahasa mudahnya, pelajar atau anak murid ini akan menjadikan ibu bapa atau guru mereka sebagai contoh teladan dan mencontohi setiap pelakuan atau tingkah laku yang dilakukan oleh mereka. Mereka akan dapat
membezakan setiap perbuatan yang baik atau buruk melalui akal yang dikurniakan oleh Allah. Berbeza dengan haiwan pula. Kerana itu manusia dapat berkembang terus dan corak kehidupan manusia boleh berkembang dengan adanya akal untuk membezakan sesuatu perkara yang baik atau jahat itu sendiri. Okey, ke kaedah yang seterusnya iaitu tajribah ataupun tajribah ataupun percubaan. Okey. Percubaan itu ialah satu kaedah pengajian yang penting dalam pemindahan ilmu dan makrifat. Apa yang dimaksudkan dengan percubaan itu sendiri? Okey, dalam kaedah percubaan ini atau tajribah ini, pelajar akan dapat merasai secara langsung. Kerana dalam konsep tajribah ini, pelajar akan lebih menggunakan panca indera mereka sendiri dan mereka akan dapat mengalami secara langsung perkara yang mereka ingin ketahui itu. Ibn Khaldun juga ada menyebutkan bahawa untuk mencapai sesuatu objektif, seseorang itu tidak boleh dengan hanya melihat, namun harus disusuli dengan melakukan percubaan. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan tajribah itu sendiri. Sekian saja bentangan dari saya. Terima kasih. Saya Nur Nuzul Fatihah binti Zainal, I18303-276. Saya akan menerangkan tentang kesan sumbangan Ibn Khaldun terhadap tamadun masa kini. Sumbangan Ibn Khaldun dalam karya Al-Muqaddimah telah diterima oleh kebanyakan masyarakat dan karya tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis, Sepanyol, Jerman, Inggeris dan juga Melayu agar ia mudah dijadikan sebagai bahan rujukan. Hasil daripada pemikiran beliau yang kreatif dan kritis itu sering dijadikan wacana, tema-tema seminar, bengkel dan persidangan ilmiah serta judul-judul buku dan tesis di peringkat pengajian yang tinggi. Beliau merupakan pelopor kepada pemikiran moden, khususnya dalam bidang sejarah politik, ekonomi, sosiologi dan pendidikan. Namanya diabdikan dalam sebuah universiti terkemuka di Indonesia, Jakarta, iaitu Universiti Ibn Khaldun. Okey, Ibn Khaldun terkenal sebagai seorang tokoh yang pelbagai bidang. Sebagai buktinya, beliau merupakan penganalisis tamadun dari segi permulaan faktor, kegemilangan serta kejatuhan sesuatu tamadun. Beliau banyak menambah jasa untuk negara dengan menyandang jawatan penting seperti pegawai jawatan setiausaha negara di Istana Sultan Abu Ishaq bin Abi Yahya. Beliau merupakan pentasir sejarah berdasarkan psikologi, ekonomi, sosiologi, alam sekitar dan geografi. Beliau kemudian merupakan penggiat budaya dan kesastraan Arab. Seterusnya kita akan masuk kepada rumusan. Ibn Khaldun adalah seorang sarjana yang telah memberikan sumbangan dalam semua aspek pendidikan walaupun dia terkenal sebagai ahli sosiologi dan sejarawan. Ibn Khaldun merupakan seorang yang berpendidikan tinggi serta berfikiran luas dalam membentuk tamadun Islam yang berdarjat tinggi. Ibn Khaldun juga menitik beratkan budaya-budaya orang Islam. Dalam karyanya juga banyak disebut tentang budaya Islam. Kelahiran tokoh yang hebat seperti Ibn Khaldun ini terjadi dengan kehidupan persekitaran yang mencabar, keprihatinan keluarga serta pendidik supaya generasi Islam tidak akan menjadi mandul dengan tokoh-tokoh sebegini. Itu sahaja pembentangan daripada adik saya. Sekian, terima kasih.